الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Itu di muka surat 11. Kata Musannif rahimahullah taala bicara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buat maulid pada panggilan orang Melayu kita ialah setengah daripada bagai membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keseronokannya dan baca maulid zanji atau lainnya dan berdiri ketika menyebutkan beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjamu makanan dan lain-lainnya daripada bermacam-macam kebajikan pada bulan Rabiul Awal tiap-tiap tahun sebagai menzahirkan kesukaan beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, samalah pula dengan ain malamnya dan harinya. Maka adalah itu perkara ialah daripada bid'ah hasanah sepangkat dengan buat pondok-pondok dan madrasah-madrasah masalan. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia. Pemberian dia semata-mata ihsan dia masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga saat ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan mematikan kita, dan pagi ni masih dihidupkan kita. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam, iman. Dengan itu diberikan kita kemudahan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan maksiat, larangan dia. Alhamdulillah, diberi pada kita kesungguhan, minat, kehalubaan untuk mengaji dan mempelajari perkara-perkara berkaitan dalam bab agama supaya kita benar-benar hidup beragama mengikut SOP perintah Allah Taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita boleh sentiasa mentauhidkan Allah Taala, zikrullah, berselawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal makruf nahi mungkar, masih dalam keadaan sentiasa nak taat, masih nak haluba menuntut ilmu, menjunjung titah perintah dia selagi ada hayat di kandung badan. Alhamdulillah, insya-Allah nak sambung ni kita duk bicara mengenai bab membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan dia kerana dia adalah seabdul makhluk yang Allah Taala jadikan. Tak ada dah makhluk yang lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi martabat dia di sisi Allah Ta'ala selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
memang sewajarnya untuk kita membesarkan dia, mengagungkan dia. Cuma letakkan dia Nabi Rasul sebagai martabat Nabi dan Rasul. Jangan sama sekali angkatkan dia sampai jadi martabat Tuhan. Begitu juga jangan rendahkan dia sampai macam kita anggap macam manusia tak ketahuan, ataupun dengan martabat sama martabat dengan orang awam yang boleh kita sebut dan ceritakan apa seumpama yang kita nisbahkan pada Nabi kita, khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh cerita ikut dan kita dengan tak menjaga tutur kata, tak menjaga tutur bahasa, tak menjaga adab tata susila yang sepatutnya yang kita kena jaga terhadap Nabi kita. Yang inilah sambungan dia nak bicara, khasnya atas bicara memuliakan Nabi SAW ni adalah bicara maulid Nabi SAW. Istilah maulid ni maksudnya hari kelahiran. Maulid daripada perkataan walada yalidu wiladah. Walada maksudnya beranak. Jadi fahuwa walidun wa zaka mauludun maulidun maulada walada yalidu ilid la tulid maulid maulidun maulidun miladun. Itulah tasrif kita ilmu saraf. Jadi maulid ni apa? Waktu lahir, masa lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambut Maulidur Rasul maksudnya menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak sambut hari kelahiran ni? Pasal seronoknya kita dengan lahirnya dia. Maksudnya dia adalah dah sampai ketika Allah Ta'ala nak menzahirkan dengan jasad Nabi SAW kepada kita untuk jadi sabab hidayat dan jadi rahmat sekalian alam. Memang dah jadi Rasul dia umur 40. Di atas kita sedia maklum, memang dia adalah seafdal makhluk, memang nanti jadi Nabi 40. Tapi di atas kita dah faham, dah kenal siapa dia. Sudah tentunya kelahiran dia pun dah cukup membahagiakan kita dan menseronokkan kita. Bahkan tercatat dalam sejarah yang memang tak boleh dinafikan, kerana sampai kepada kita secara mutawatir perkhabaran-perkhabaran yang ajaib, yang pelik yang berlaku sewaktu lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas muka bumi. Jangan kata di alam zahir ni, bahkan di alam ghaib, antaranya jin yang sebelum lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh naik sampai langit kedua, kalau tak silapnya. Bila lahir saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak boleh naik langsung ke langit. Tak boleh langsung naik ke langit, dan mereka tercari-cari apakah sebab yang menyebabkan tak boleh naik yang mereka ke langit. Naik je ke langit, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah Ta'ala, wa kunna, kisah tu dalam surah Jin. Allah Ta'ala ceritakan jin ni, perihal dia waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kami, kata dia, sebelum peristiwa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kami boleh naik sampai langit kedua tak silap saya, tak pun ketiga, langit kedua. Allah. Sebelum daripada tu boleh naik sampai langit ke-7. Boleh tengok sampai ke Lauh Mahfuz. Jin ni. Bila lahir Nabi Isa, dia berhenti dekat langit kedua. Lahir Nabi Muhammad, tak boleh naik langsung. Tu yang dia cerita. Orang tak ceritakan perihal jin ni. Sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, mereka boleh naik sampai langit kedua. Buat apa? Duk mendengar naqudu minha lis-sam'i, untuk mendengar
percakapan dan dialog antara malaikat siang dan malam yang bersilih ganti, malaikat sayyarah nama lain dia. Mereka boleh dengar apa perbincangan mereka untuk mencuri dengar, macam tu kot bahasanya. Yang dengan itu mereka boleh menceritakan perkara-perkara gaib kepada tok-tok nujum yang ada di atas muka bumi untuk memaklumkan kepada siapa di kalangan manusia yang jadi ahli-ahli nujum ataupun tok-tok bomo di kalangan manusia yang mereka berhubung untuk ambil manfaat di atas maklumat mereka boleh ambil daripada malaikat yang bersilih ganti antara malaikat siang dan malam. Sebelum tu boleh naik langit ke-7, boleh tengok kat Lauh Mahfuz. Satu kisah macam Nabi Musa, Fir'aun ni, dia ada tutuk nujum dia yang memang boleh khabarkan, kata akan datang nanti seorang kanak-kanak yang akan datang, lelaki pada zaman ni, tahun ni, kata dia, yang akan datang nanti dia akan menjatuhkan kerjaan kamu, wahai Fir'aun. Main mana maklumat tu? Main daripada jin yang pada zaman itu memang boleh naik sampai ke Lauh Mahfuz. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz tu dia boleh curi tengok. Taklah semua, tapi dia boleh curi tengok. Ada maklumat tu yang jin, khasnya pada zaman Nabi Musa nak cerita, dia boleh ada maklumat yang dia boleh cerita dekat Fir'aun ni, kata akan ada seorang kanak-kanak yang akan menjatuhkan kerjaan kau. Tu yang dibunuh habis semua kanak-kanak lelaki. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Cerita dalam Quran. Sikit nak cerita tu pasal cerita Rasulullah ni bila dia lahir. Allah Ta'ala ceritakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Quran, wa kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana. Siapa yang dengar lah ni lahir Rasulullah ni, kata dia, yajid lahu shihabar rasadat, kami dapati akan dipanah dengan tarik-tarik bintang. Naik ke langit, tak ada sampai langit, kena sampai. Itu keadaan yang berlaku waktu Rasulullah lahir. Dan mereka tercari-cari apa sebab dia. Sampailah umur Rasulullah 40 tahun, sampai dapat wahyu yang Rasulullah ada ketika yang dia baca Quran. Bila Rasulullah baca Quran, Allahumma salli wa sallim, Quran tu didengari oleh satu kumpulan jin daripada Nasaban, tak silapnya. Sebut sejarah-sejarah ni kadang lama-lama tak sebut, tak ingat. Dah tu saya kata gamaknya ingat seingatnya macam tu lah. Tak silapnya Rasulullah pada masa tu dia dah ada di Madinah dah masa itu. Baru jin ni dengar perkhabaran dengar Rasulullah membaca ayat Quran. Tu yang dia kata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Dia dengar ayat Quran, dengar tu baru dia tahu, oh inilah sebab 40 tahun dulu kami tak boleh naik ke langit. Tu antara peristiwa-peristiwa yang alam ghaib sana berlaku. Allah Ta'ala sendiri yang ceritakan keadaan jin yang macam tu. Sebab mereka tak boleh naik ke langit tu pasal lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia nak bicara bab maulid. Jadi maksudnya, kalau peristiwa tu sampai besar, sampai golongan jin pun terkesan, dengan alam zahir ni pun macam-macam peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik luar biasa berlaku. Macam mana kita selalu dengar dalam kisah Maulidur Rasul ni, tahun bergajah apa seumpamanya, ada istana di Parsi tu, retakan berlaku, nampak ada cahaya daripada Makkahul Mukarramah ni naik sampai ke langit, boleh dilihat hampir separuh daripada ahli bumi. Macam-macam peristiwa berlaku. Saya nak sebut satu-satu tak ingat tu, tapi saya boleh sebut, kata istana Iwanil Kisra tu, dia punya istilah dia tu. Istana negeri Parsi tu dipanggil Iwanil Kisra. Saya pergi
ke Iraq, saya dan pergi tempat tu. Tengok istana Iran yang letak tu, ada lagi, bukan Iran, kat Iraq. Dia dekat Iraq, Iwan al-Kisra. Istana tu dikatakan itulah istana yang letak waktu Rasulullah lahir. Ada lagi sampai lah ni. Ada kesan peninggalan sikit lah. Tapi negeri tu banyak kena bom apa dulu, perang tu. Banyak dah hancur, lagi hancur. Tapi masih ada lagi peninggalan dia. Dan masa saya duduk di Iraq dulu, dan pergi tengok tempat tu, Iwan al-Kisra. Yang tu adalah antara peristiwa pelik yang berlaku di alam syahadah ni, alam zahir ni, waktu lahirnya Nabi SAW. Jadi sewajarnya kita memuliakan dia, tambah kita dah kenal dah. Kalau zaman tu orang tak kenal, mengapa berlaku peristiwa tu. Kita dah kenal Rasulullah, datang dia memang rahmatul lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin. Untuk kita nak buat apa? Seronok lah. Antara waktu seronok dia bila? Waktu kelahiran dia. Bahkan atas akidah kita mengikut akidah ulama ahli sunnah wal jamaah, seronoknya kita dengan Nabi SAW ni bukan setahun sekali, bahkan hari-hari. Satu, disuruh kita selawat dan salam atas Nabi SAW sebanyak-banyak mungkin, khasnya pada hari Jumaat, pasal dia Sayyidul Ayyam. Macam mana Sayyidul Ayyam adalah hari Jumaat, Nabi kita Muhammad ialah Sayyidul Mursalin. Jadi tatbikkan antara Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Mursalin tu, macam mana mulianya Nabi Muhammad, mulianya hari Jumaat. Hari Jumaat banyakkan selawat atas Nabi SAW. Itu keadaan yang disuruh kepada kita untuk kata maulid kita dengan Nabi SAW ni bukan acara tahunan, tapi acara harian. Bahkan mingguan dia bila? Hari Jumaat. Itu hari Jumaat banyakkan selawat salam. Hari-hari ni macam mana? Hari-hari ni tambah kita belajar berguru, dapat bersanad pula tak kurang daripada 500. Buat tak buat tu lain hal. Disiplin tu macam tu, kita punya selawat yang disuruh. Satu, kalau kita buat sungguh, memang insya-Allah Allah Taala akan campakkan satu perasaan seronok dan cinta dan kasih pada Nabi SAW ni. Pasal nak cetuskan perasaan cinta dan kasih Nabi ni, dia bukan boleh dibuat-buat. Satu sudut anugerah, satu sudut cari sabab musabab. Antara sabab musabab ni ilmu, antara sabab musabab ni amal. Antara amal boleh dapat cinta kasih Nabi SAW walaupun tak kenal selawat. Begitu juga bab kasih ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, arif dengan Allah Ta'ala. Antara boleh kenal Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Walaupun begitu, ditaklif kita untuk belajar kenal Allah Ta'ala. Itu yang kena belajar ilmu tauhid dengan berdalil. Dan jalan untuk boleh kenal Allah Ta'ala, kadang-kadang ilmu dah ada dah, dalil dah cukup kuat dah, tapi tak dapat juga kenal Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala. Tiada lain jalan untuk kenal Allah Ta'ala ni melainkan dengan amal. Amal apa? Amal zikir. Satu, zikir, selawat, dua perkara yang kita tak boleh tinggal. Bukan tahunan, harian, bahkan setiap detik dalam keadaan. Setiap detik keadaan ni sepatutnya keadaan kita adalah zikrullah, salawat atas Nabi SAW. Tak zikir, selawat. Tak zikir, selawat. Tak selawat, zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk hidup dalam keadaan sentiasa zikir dan selawat ni. Antara zikir tu baca Quran. Memang inilah amalan tutup guru para ulama kita. Itu yang mereka sangat memuliakan Nabi SAW pasal hidup amalan selawat. Kenal mereka dengan Allah Ta'ala, kenal kedudukan Nabi Muhammad SAW. Satu, tak ada kasih mereka yang lebih dalam hati sanubari mereka. Mereka Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kita tak tahulah apa yang ada. Ada ni pun serepih-serepih aja. Ulama dulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka yang istilahnya warasatul anbiya, mereka yang martabat mereka aulia, masya-Allah. Itulah keadaan mereka. Itu yang sentiasa dalam keadaan menzahirkan tauhid mereka, kasih mereka pada Allah Taala, menzahirkan tauhid dan kasih dan cinta mereka pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya kita ni
Sambut maulid. Jadi sambut maulid ni kalau faham tu nak banding dengan mereka yang menyambut maulid harian ni, mingguan ni, kita tahunan lekeh sangatlah. Wahabi apa? Bid'ah. Tak tahulah apa akidah ni. Jauhnya kan. Dan maulid pun kalau kita tengok amalan Datuk Guru dulu, saya punya pengalaman pun sejak pada kecil, sambut maulid buat apa? Berselawat, berlarak tu. Antaranya buat majlis ceramah, jamu makan. Buat apa tu? Panggil orang datang masjid, surau, menceritakan balik Rasulullah, siapa dia, kehebatan dia. Macam mana nak hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak menzahirkan kesyukuran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Saban tahun kan kita duk dengar Maulidur Rasul, Maulidur Rasul, Maulidur Rasul, Maulidur Rasul, ceramah-ceramah dan sebagainya, macam-macam konten ceramah lah tu. Ada yang cerita sejarah, ada yang cerita matlamat hidup, macam-macam prinsip, macam-macam sudut para ulama kita, tok guru kita, penceramah kita, bangunkan, motivasikan semangat kita untuk balik kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah buat Maulidur Rasul. Soal, kalau bid'ah pun Rasulullah pun tak sambut hari lahir dia, katalah gitu, dia akan jawab nanti insya-Allah. Dengan kita buat majlis macam tu, mengajak manusia untuk balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana cara hidup yang dia tunjuk, takkan macam ni salah kot. Itu sudahlah. Buat nyanyi Malaysia Idol boleh, Akademi Fantasia boleh, apa bala tu kan, nyanyi-nyanyi duk joget-joget, tergedik-gedik, musim Covid pun tergedik-gedik joget. Boleh pula kan. Takkan Maulidur Rasul tak boleh. Apa benda, apa bala, bohwing itulah kan. Nak kata apa bala kat siapa ni? Kat puak-puak tu lah. Puak-puak yang ahli bid'ah, sikit-sikit bid'ah tu. Itu yang dia nak cerita. Pertama dia kata adalah buat maulid ni, buat majlis. Istilah maulid ni dah jadi istilah kita dah. Buat maulid. Satu masa dulu kita guna istilah maulud. Biapilah bahasa tu kan. Tok Saduk gelayilah bahasa tu. Adalah buat maulid pada panggilan orang Melayu ni. Arab pun panggil maulid je kan, kata Melayu je. Memang kita guna bahasa Arab tu. Kalau dulu orang tua-tua dulu dia dah masyhur bukan maulid, mulut apa, mak muluk. Sampai kadang-kadang majlis tu kerana matlamat dia macam tak tercapai, dia mengata buat muluk ni kira buat kenduri makan je lah. Sampai macam tu. Saja bunyi muluk tu sikit kan. Mulut tu maksudnya maulud lah kan. Maulud. Apa kalau sebut bila lurah kan. Tadi saya cerita dah, maulid ni waktu lahir. Maulud ialah orang yang dilahirkan. Dia isim maf'ul daripada walada yalidu. Mauludun, ayah Nabi walid, mak walidah, anak yang dilahir maulud. Itu bahasa Arab sikit. Nabi Muhammad maulud. Jadi buat maulud ni maksudnya buat majlis untuk meraihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan. Sah macam tu mana pun. Jadi tak sah, tak ada masalah langsung nak bicara maulud ke dengan maulid ke, tak ada masalah. Tapi maksud dia adalah untuk meraihkan hari tersebut, menunjukkan, menzahirkan kegembiraan, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan orang Melayu panggil maulid ni ialah setengah nak mana sebahagian litab'id, sebahagian daripada bagai untuk membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak mentazimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buat maulid pun dengan keseronokannya. Seronok kasidahnya, kompaknya, macam-macam hal lah. Dengan lampu, jamu orang makan. Jamu orang makan ni selalu seronok lah. Kahwin jamu orang makan, seronok. Jadi antaranya buat maulid jamu orang makan. Betul kadang kata orang mati jamu orang makan, ada bicara ni. Macam-macam ulama syarah tu. Mati jamu orang makan. Pertama, kalau yang mati tu memang orang baik-baik kan.
Mati ni pulang ke rahmatullah dia. Bagus tak dapat rahmat Allah? Boleh faham saya sebut apa? Mati ni kalau orang yang memang qarib dengan Allah Ta'ala, dia bukan hari kesedihan. Itulah hari seronok. Itulah hari arus. Hari jadi pengantin. Orang yang taat, orang yang salih, orang yang iman salih, makam salihin, syuhada, siddiqin, warasatul anbiya, nabi-nabi dan rasul, tambah sayyidul mursalin. Hari meninggal ni, hari wafat ni adalah hari bertemu kekasih. Kalau malaikat Munkar Nakir masuk dalam kubur untuk bertanya tu, dia tak tanya dah pada orang baik-baik ni. Dia kata nim naumatal arus, tidurlah macam mana tidur pengantin. Jadi mati tu bukan satu hari kesedihan. Mati tu ialah hari keseronokan. Orang yang buat maksiat mati ialah hari bala bencana, hari kesedihan. Orang mukmin mati ialah hari keseronokan. Satu disambut hari-hari Rasulullah, hari wafat dia ialah hari meninggal dia. Kalau sebut satu sudut tuan-tuan. Panjang kalau saya syarah tu, cuma nak sebut satu sudut. Buat kenduri tu sepatutnya jiran yang buat kenduri. Ni pun tak buat. Kaum kabat ramai datang, takkan berlapar hari tu. Boleh faham saya sebut apa? Dah masak ramai, takkan nak beli nasi lengkuh ya? Masaklah. Waktu dah masak lebih, jamulah apa jiran-jiran yang ada di keliling rumah orang mati tu. Lepas tu sambil-sambil tu dah jamu, panggillah mai rumah orang mati tu buat apa? Zikirlah, tahlil. Memang dibenarkan pun dalam kaedah kita. Jumpa belakang ni ada bab tu. Ulama kita bahas satu. Bahas pun dengan orang kata, dengan melihat semua sudut, semua aspek. Telah disyarahkan dengan sehalus, orang kata apa, sematang-matangnya. Mengapa buat begitu. Orang tak suka ni, benda yang baik pun, benda sambut maulid yang baik pun, dia kata bid'ah. Pelik sungguh. Zikir pun bid'ah. Buat larian zombie tak apa pula. Tak boleh saya kena sebut tu. Larian zombie. Buat muka zombie boleh berapa kilometer duk lari. Bagi hadiah pula tu. Zombie mana terbaik. Pelik tu. Tak ada masalah pun, tak biasa duk komplain pun. Pasal orang macam tu memang kepala otak dia memang masalah sikit. Pelik dia tengok. Babi boleh jadi halal, yang haram ni daging je. Lagi apa? Tambah kalau ekor kenguru ni tak ada kan dia mah. Kenguru boleh dimakan. Cara dia bercakap tu macam dia nak bagi halal. Kartel tu. Macam tak ada masalah. Kan? Siapa dia tak tahulah kan. Kita tanya orang lain tu. Kita tengok keliling. Baik. Jadi sambut ni kata dia dengan keseronokan, dan antara keseronokan tu dibacakan maulid berzanji. Maulid zanji ni bahasa kita masyhur berzanji itulah. Pasal berzanji ni apa dia? Berzanji ni antara isi kandungan kitab berzanji ni sebahagian daripada selawat, salam macam-macam lah kat Rasulullah. Ada antaranya ada syair, tak syair juga. Dia nasar tapi dibentuk sajak, dia ada sajak dia. Ada belagu dia, itu yang panggil berzanji tu. Ja'far al-Barzanji. Allah, apa saya nak sebut ni. Jadi dibaca tu, dalam tu ada apa? Dia ada kisah Nabi SAW. Daripada mula disebut, dipuji Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, selawat dan salam pun untuk puji Rasulullah lahir macam mana, sampailah Rasulullah wafat. Sampailah last sekali dia puji Rasulullah ni adalah contoh ikutan terbaik dan apa akhlak-akhlak yang terpuji pada Nabi SAW. Mula dengan abtadiul imla, bismizzatil aliyah, sampai last kali wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Duduk belakang kali, hujung kali berjanji last kali kan. Zaman ni dah tak apa nak ada dah. Orang tua dulu maulid ya berjanji. Beranak ya dapat baby baru ya berjanji. Buat apa tu? Ceritakan kasih Nabi satu. Baca tu buat apa? Biasakan budak-budak ni walaupun kecil, biasakan pasal
kebolehan mereka untuk memaham masa umur muda tu, apa yang berjanji dibacakan tu, kita kan pun tak faham Arab. Mereka tu Allah Ta'ala bagi keupayaan, ada salahiyah untuk memahamkan kalam-kalam yang dibaca tu dengan berselawat, dengan berjanji tu. Dia boleh faham sejak kecil lagi siapa Nabi Muhammad SAW ni. Dah didedahkan benda tu, tiang suruh azan, iqamat seawal-awal dilahirkan. Baik. Jadi antaranya baca maulid berjanji, maulid dibai, macam-macam nama maulid ni, ataupun lain-lainnya lah. Qasidah, baca burdah kan. Burdah bagi Syekh Al-Busiri. Dan kata dia antara lain yang kita buat waktu bacaan berjanji apa ni ialah berdiri ketika menyebutkan beranaknya Nabi SAW. Waktu duk baca berjanji itu ada istilah mahalul qiyam, sampai tempat ni fawulida sallallahu alaihi wasallam, disebut je lahir Nabi Muhammad yang pakat bangun. Dia ada partition khas dalam bab tu. Buat apa? Pakat bangun berselawat, marhaban, 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 macam-macam lagu, macam-macam irama, macam-macam kata-kata, macam-macam lirik, macam-macam cara selawat dan sebagainya, untuk menunjukkan seronoknya menyambut dan meraihkan kelahiran Nabi. Bila baca Rasulullah lahir, pakat bangun. Kalau saya ingat kecil-kecil dulu, memang majlis buat macam tu pula tu, bawa bunga rampai, bagi benda wangi, kadang bubuh kat tangan, tadah, pakat bagi keliling, berselawat, bagi bunga telur. Pasal apa? Seronok. Seronok Rasulullah lahir. Saya dulu pun masa saya ada kecil-kecil, ayah arwah bapak saya bawa pergi masjid tu, bukan ketia puan pun, budak-budak duduk sebelah bapak dia, duduk baca berjanji apa, sampai waktu berdiri duduk tadah tangan, bunga rampai, dapat bunga rampai. Tuan-tuan saya tak tahu, ni saya cerita masa saya kecil-kecil, ada lagi pengalaman gitu. Zaman ni kok payah nak jumpa, pasal dah kecil pun, saya pun baru 50 lah, tolak tu 40 tahun dulu lah kan. Baru 50 macam muda kan. 40 tahun dulu rasa lagi suasana tu. Sebelum tu kalau Masya Allah, lagi lah rasanya. Orang kampung, orang awam je sebut berjanji ni, menyahut, sahut menyahut berjanji tu. Dan antaranya kata dia berjamu makanan. Antara sebut jamu makanan ni, Maulid Rasul berjamu makan, bulan Syakban jamu makan, bulan Rejab semua makan. Pasal apa tu? Pasal nak sambut Ramadan. Zaman saya masa duduk sekolah rendah, sekolah menengah dulu, pasal nak pergi pondok apa, orang tua saya orang susah, nak pergi hantar asrama apa, duit tak apa nak ada. Dulu pun kalau sekolah agama mana ada bantuan penuh. Semua kalau poket tak tebal tak boleh hantar sekolah agama dulu. Pasal apa? Belanja besar. Mak ayah saya orang susah. Apa saya nak sebut ni? Jadi boleh pergi sekolah menengah lah. Bila kita pergi sebagai jemaah ni, musim yang paling banyak kenduri boleh kata Zahid, pagi lepas subuh kenduri, zuhur kenduri, kadang-kadang asar pun kenduri. Kenduri pula tu tindih-tindih, 2 rumah, 3 rumah. Maghrib kenduri, Isyak kenduri. Maghrib pun jarang lah, pasal selalu ada mengaji. Lepas Isyak kenduri. Antaranya bulan Syakban. Macam apa? Buat kenduri seronok sambut Ramadan. Sampai macam tu. Antaranya Maulid Rasul, kenduri saja. Lepas subuh ni, lepas mengaji, kalau ada baca kitab ni, ada kuliah subuh pergi rumah orang, buat apa? Maulid dulu, selawat dulu. Selawat. Jamu makan hari-hari. Kalau bulan Maulid ni, cuma kita lah dan duduk tak duduk tempat yang macam tu. Kalau duduk tempat negeri buangan orang tu tak boleh. Negeri buangan orang tak faham dah. Negeri pasti berdengung dah. Macam apa? Tempat yang orang tak boleh mengajar, negeri-negeri yang tertentu ni, pasal kuat sangat jaga agama negeri tu supaya jangan masuk pahaman sewil ni. Negeri buangan tu ambil dia orang ni sebagai penceramah, sebagai ahli majlis fatwa. Ambil negeri buangan ni. Itu saya panggil negeri buangan. Tu tak faham dah.
Duduk pula ujung negeri pula tu. Tak faham sudah. Apa ni? Buat jamu makan dan lainnya daripada bermacam-macam kebajikan pada bulan Rabiul Awal tiap-tiap tahun. Buat apa semua ni? Sebagai menzahirkan kesukaan beranaknya atau lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya pada Rabiul Awal ni sama telah tu kan. Sama telah pula. Maksudnya juga selain daripada itu dengan ain malamnya, bukan saja siangnya diraikan bulan Maulid ni, bahkan malamnya. Bahkan sampailah ni kalau belah Fatani sana, bulan Maulid ni bulan cuti. Cuti mengaji. Cuti mengaji hak selalu duk baca tu cuti sebulan. Buat apa? Pasal buat Maulid ni. Buat majlis khas, selawat, jamu makan qasidah. Pasal dia bulan kenduri, bulan nak cerita seronok atas Nabi. Dia seolah-olah bulan untuk meraihkan akidah ilmu apa yang kita belajar, belanja ke harta benda, antaranya Maulidir Rasul, bulan Maulid untuk berjamu orang, antara waktu belanja harta bulan Ramadan. Imam ulama dulu macam tu, orang tua kita dulu macam tu. Bulan Ramadan ni bulan infak harta, antara bulan infak harta bulan Maulid. Bulan Maulid. Bulan lain cari harta. Cari duit untuk belanja dia Maulid Ramadan. Maulid Ramadan. Maulid Ramadan. Dan ni kita tak ada. Bulan belanja harta hari raya. Habis semua tukar baru. Semua tukar baru. Bulan puasa terkemu-kemu. Seronok hari raya. Malaysia punya budaya, nyanyi, hiburan, hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga. Tayangan blockbuster, apa bala tu dulu. Ini zaman saya tengok TV dulu kan. Allahumma salli ala. Tu zaman saya dulu kan. Zaman lah ni tak tahu lah, duk nyanyi hari-hari nyanyi. Tak ada pula dia mana kata bid'ah tak. Ni setahun sekali sambut Maulidur Rasul pun bising. Baik. Begitu juga ain malamnya harinya. Maksudnya diri malam dan siang malam tu. Seronok tak kira bulan Maulid ni. Tu sampai kalau belah petani sampai cuti lah. Malaysia cuti juga. Cuti apa? Cuti Dipawali. Cuti Kuri Pacoy. Cuti hari Wesak. Cuti hari pekerja. Cuti hari guru tak cuti tak? Cuti hari raya memang cuti lah. Cuti. Jadi nak cerita apa? Cuti ni pasal apa? Malaysia cuti apa? Cuti Malaysia. Cuti Malaysia. Untuk pergi melawat, makan angin, gini. Jadi antara cuti itu perayaan. Jadi antara perayaan ni cuti. Saya nak cerita cuti tu. Jadi bulan Maulid cuti. Pasal apa? Nak merayakan Rasulullah lahir ni. Patutnya cuti hari apa? Hari Jumaat. Tu nak sebut kat tu. Pasal apa? Nak seronok dengan Sayyidul Ayyam, banyak selawat. Cuti hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari mengaji. Kalau tak hari mengaji, kalau hari mengaji tak juga. Saya kalau duduk pondok, tok guru memang cuti hari Jumaat mengajar. Hari Jumaat pasal apa? Hari Jumaat, malam berselawat. Malam Jumaat dia tak ngajar. Hari Jumaat baca Yasin, zikir. Malam Jumaat daripada lepas isyak, lepas jamu kenduri makan apa pasal jamu kenduri malam Jumaat. Hari Jumaat, malam Jumaat, hari kenduri. Yang jamu pisang, makan nasi lemak. Malam Jumaat, jamu pulut lah apa. Buat kenduri. Waktu lepas isyak, lepas makan buat apa? Tak mengaji malam tu. Malam tu buat apa? Kalau yang mengaji tu tapi malam-malam Tok Guru dulu, dia buat apa? Berselawat sampai pukul 2 pagi, 3 pagi doa. Berjanji, baca burdah, selawat, melasyid. Kata apa? Memang malam dia tu. Sampai 2 pagi, subuh, berjanji, siang, malam, buat apa? Selawat, pergi Jumaat awal. Hari Jumaat patutnya hari cuti. Kalau hari raya pun cuti, hari Jumaat lagi awal cuti. Kita cuti hari apa? Sabtu Ahad. Ikut Yahudi, ikut yang Nasrani. Hari Jumaat tak cuti.
Tapi Malaysia Islam agama persekutuan. Tak pelik lah. Sikit syarah tu. Lepas tu belakang ni baru kita tengok ada negeri-negeri yang cuti hari Jumaat. Alhamdulillah. Ada negeri dia macam mengah sikit. Mula cuti hari Sabtu, Ahad. Lepas tu Jumaat Sabtu. Jatuh kerajaan lain pula, tukar balik. Pergi cuti Sabtu Ahad balik lah. Macam-macam tengok. Di atas kepala otak pemerintah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayat kita semua, bagi faham hari yang sepatutnya kita nak raih tu hari apa. Berapa ramai orang tak boleh sembahyang Jumaat pasal hari Jumaat tak cuti. Tapi berapa orang boleh pergi ke gereja dengan sebab hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad ialah hari cuti. Tengok. Apa punya rancangan ni? Ni siapa punya ni? Nak cerita cuti tu. Jadi bulan Maulid ni jadi cuti ke apa? Pasal nak raih kan. Bulan tu untuk amal banyak selawat, bawa majlis seronok dengan Nabi, zahirkan syariat tu. Baik. Maka adalah itu perkara ialah daripada bid'ah hasanah. Ni sebab bid'ah, Nabi memang tak buat amalan macam tu, tapi atas nama hasanah. Panjang ni ada bicara kat nanti bab bid'ah apa. Panjang umur jumpa. Ada orang kata tak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah dolalah. Bohong. Pasti ada bid'ah hasanah. Ada orang yang nak ambil degil pendapat dia, kata dia kullu bid'ah. Ada satu orang Pak Arab bodoh tu lagi dia kata kullu ni semua bid'ah. Nabi pun kata kullu bid'ah dolalah. Nama Pak Arab punya bodoh Arab. Dia tak faham. Dia panggil amul makhsus. Dia ada amul baqi ala umumi. Dia ada amul makhsus, amul baqi ala umumi. Ada amul ladzi urida bil khusus. Panjang cerita pak tu. Tak ngaji Pak Arab ni Arab orang awam, awak bodoh ke? Kalau Arab mengaji lah tak cakap macam tu ni. Ni sampai tak faham langsung. Baca Arab memang dia reti Arab lah, pasal dia orang Arab, pasal orang Arab. Tapi betul-betul jadi Arab Wahabi pasal terjemah sebiji-sebiji ke Melayu. Dia tak faham disiplin bahasa Arab langsung. Sampai kita orang Melayu faham lagi disiplin Arab tu daripada dia, sedangkan dia orang Arab. Tak faham sudah. Dia kata apa? Siapa dia tu tanya lah ya. Orang Melayu tak pandai bahasa Melayu. Dia macam orang Melayu tak faham bahasa Melayu lah. Bangla pandai lagi. Tu pelik tu. Orang Melayu kita sebut hari ni ada budak tu beranak kaki ayam. Kaki ayam. Pelik. Kaki ayam dia pelik. Memang ada orang Melayu pelik pun. Kita memanglah beranak, takkan beranak pakai kasut, mestilah beranak kaki ayam. Baru dia sedar. Rupanya ada orang Melayu tak sedar tu. Dia Arab tu. Tak faham tu dah orang benda. Kita nak cerita ni orang Melayu lebih apa? Orang Melayu tak faham Melayu. Orang Melayu tak faham bahasa Ibunda. Mak Saleh faham bahasa Ibunda. Orang Melayu tak faham bahasa Ibunda. Mak Saleh faham kitab Jawi, baca kitab Jawi faham. Orang Melayu kita ni, geng-geng Wahabi baca kitab Jawi tak faham. Bubuh Wahabi pasal apa tu? Sikit usik tu. Ni sama Pak Arab Syria lah tu. Tempat halami, tempat ulama besar. Tapi kita Melayu faham Arab yang dia tak faham Arab. Kita faham majaz mana? Majaz lughawi, majaz istilahi, majaz akli, majaz mursal, majaz isti'arah, majaz kinayah. Dia tak kerti apa. Pelik. Arab apa itu? Ni jadi Arab Badui ke? Sikit lah saya sebut dengan bahasa-bahasa itu. Baik, jadi perkara yang dibuat ni, walaupun Rasulullah tak buat, nama dia bid'ah hasanah sepangkat. Jadi buat majlis macam ni, dia duduk sepangkat, semertabat, seumpama macam tu lah, setaraf dengan buat pondok-pondok dan madrasah. Zaman Nabi mana ada pondok-pondok dan madrasah? Ada Ma'had Tahfiz, ada zaman Nabi Ma'had Tahfiz, Ma'had ada. Ada zaman Nabi hafal Quran 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Ada. Ngaji kiraat ke apa? Ada zaman Nabi.
khas mengaji, mahad qiraat. Ada. Tu takkan tak ada bid'ah hasanah. Jadi dia sepangkat dengan pondok. Kalau bila faham pondok tu, pondok ni tempat untuk jadikan markas untuk menuntut ilmu agama, begitu. Betul juga madrasah. Kalau itulah jalan untuk mengembalikan agama Islam, dia jadi wajib. Maka maulid ni jalan untuk mengembalikan orang Islam ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi wajib juga. Termasuk dalam kaedah kita pernah belajar banyak kali pun sebut bab tu, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dia akan jadi wajib pasal tu je jalan untuk mengembalikan umat Islam balik pada agama Islam. Kalau tak ada jalan lain, melainkan maulid lah tempat untuk panggil balik orang Islam balik pada ajaran Nabi SAW, maka menyambut maulid ni adalah jadi wajib. Baik maulid tu dengan ceramah ke, motivasi ke, pasal sejarah balik ke, apa seumpamanya. Dialah sepangkat macam buat pondok dan madrasah. Masalah sebagai misal. Tetapi jika dibuatnya, tapi jaga juga dalam keadaan dibuka pintu maulid ni, jaga, ada sikit perhatian dia nak bagi. Jika dibuatnya maulid ni dengan yang ni bukan lagi, yang ni masih hak asal yang sebut. Semua ni kata dia, jika dibuatnya dengan, semua ni akan jadi bid'ah hasanah. Qaid bagi bid'ah hasanah. Di bid'ah hasanah ni, jika dibuatnya dengan niat membesarkan bulan yang diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, dan tidak sini lah nak kata tapi tu kat sini lah, tidak digaulkan dengan permainan yang haram. Janganlah ada tu. Kalau ada permainan haram, benda yang memang syariat pun jadi haram. Nikah kahwin pun jadi haram. Jika dalam nikah kahwin tu ada benda haram, kan? Sikit kalau saya sebut nikah kahwin tu yang dulu zaman saya kecil-kecil tu, nikah kahwin ni memang buat di rumah. Tak biasa duk tengok dulu nikah kahwin buat di masjid. Bila buat di rumah ni, nak bagi hadir majlis akad nikah ni, kalau ikut wali saksi ya, orang masjid, orang soleh-soleh tengok majlis akad nikah. Tapi bila buat di rumah ni, orang perempuan ni ramai-ramai pun gedik-gedik lah pakat nak tengok majlis akad nikah. Kalau ikut memang tak hadir pun tak apa. Bukan perlu orang perempuan pergi tengok aku terima nikah, bukan perlu duduk sebelah apa, kan? Duduk asing dulu perempuan lelaki, tapi dah sampai satu tahap bercampur jantan betina majlis akad nikah ni jadi macam apa, macam ayam itik lah. Tu yang sampai satu tahap tutup guru kita pandang satu pendapat, satu kaedah, macam mana nak bagi orang perempuan ni tak, orang kata apa, tak bercampur dengan orang lelaki dalam majlis akad nikah, jadi majlis pasik pula. Tuan-tuan tak tahu dengar saya nak sebut ni, kan? Saya lalu zaman peralihan tu. Betul nak buat macam mana? Bagi cadangan akad nikah buat di masjid. Tu yang akad nikah di masjid tu. Tu yang buat tu. Mula-mula buat akad nikah di masjid tu memang satu benda pelik gila lah. Pasal apa? Orang semua akad nikah di rumah, buat akad nikah di masjid. Pasal apa? Nak bagi elak pergaulan bebas dan pencampuran ayat itik. Macam tu senang lah. Ambil majlis bergambar dengan dulu lagi lah, zaman orang tak pakai tudung apa, duk berjerit mu aku, riuh indah, ikut pikuk campur gongeng apa bahasa sini mungkin bergeger lah. Riuh indah majlis akad nikah tu, bising nak apa, rasa mudah itu. Macam mana nak bagi tenteram sikit? Main buat kat masjid, wali saksi, panggil orang masjid, tutup imam, orang soleh ni, orang masjid lah, akad nikah selesai, selesai. Kenduri buatlah, kenduri semua. Dulu je tu. Sampai satu saat bagus suasana tu, pakak pergi menikah ke masjid. Lama-lama jadi macam lani pula. Apa dia? Masjid tempat bergambar pula, hak betina bersukuh ni. Buh bantah, betina duduk sana, sini duduk sini. Lepas tu pergi cium dahi pula. Dulu mula cium dahi, esok cium apa pula tu dia. Dulu takat apa sarung cincin ni kan, apa membatas es maya lah, ada istilah gitu.
Lah ni mengarut pula dah ni masjid. Dia mau cadang balik supaya dah mengarut macam ni, pergi balik akad nikah di rumah balik. Pasal apa? Sampai orang haid, perempuan haid pun masuk ke masjid. Sampai tok imam pun kata apa? Nak menikah pun pengantin ada haid boleh masuk. Jangan bagi darah haid menitik dah. Sampai tahap tu. Tuan-tuan tak bisa dengar satu hal. Saya bisa dengar ni majlis akad nikah ada tok imam kata gitu. Pendapat kepala otak apa bala lah. Dah jadi langgar dah hukum syarak. Tutup guru kita kata patah balik wa alama pergi menikah kat rumah. Sampai dah jadi mungkar macam tu. Pasal apa? Orang haid pun dibenarkan untuk masuk masjid. Pasal kata akad nikah umur hidup sekali je. Itu dalil dah. Dalil-dalil hak bengong lagi yang tu dalil bodoh. Ada dalil nampak ilmiah sikit. Yang kita apa? Yang tak boleh orang perempuan tak boleh masuk masjid ni jika darah haid menitik. Sekarang ni tak menitik apa dah. Macam-macam ada dah nak pakai pad tak pad apa dah. Tak menitik deh. Tak apa. Ada pendapat kata macam tu. Pelik tu. Dah tengok rosak macam ni lah. Tunggu kita halau klik. Pergi. Balik. Punah lah. Menikah kat rumah. Terus ada buat masjid lah. Jadi haram jadah. Jadi haram hak lain pula. Bahkan ada campur jadi majlis duduk kamera. Habis yang akan nikah. Tepat. Orang panggil apa? Selfie. Jadi bid'ah gila lah pula. Sampai satu pasien pula ni. Pergi apa? Pergi kat tepi kubur. Pergi kat tepi-tepi hutan. Gambar pengantin. Ada macam tu kan? Trend tu. Dia panggil apa tu? Selfie apa tu? Fotografi. Sesi fotografi kan? Untuk pengantin-pengantin. Tu bayar beribu tu. Ya Allah. Pelik-pelik zaman ni. Nanti tak ikut syariat macam tu. Bukan ikut Nabi lah, ikut babi lah macam tu. Bahasa mudah gitu. Tak tahu bahasa saya orang kampung hulu ni. Bahasa saya kasar macam ni ya. Mudah-mudahan dengan kasar tu hampa insaf itu hampa nak ambil buruk aku, hampa nak jajah satu dunia punya pasal aku dapat pahala peri mujur apa cerita ni sampai ada permainan yang haram. Apa dia permainan dalam yang haram Maulid Rasul ni? Mai ada alat muzik, mai gitar, mai biola ni cing 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 cing. Ada macam tu pula. Permainan yang haram. Masalah sebagai misal. Dia macam kenduri kahwin lah. Asal kenduri kahwin sunat silap. Kenduri kahwin ni asal hukum sunat. Tapi kalau kena panggil wajib datang. Walimatul ursi bisyatin qad nudib. Sunat buat kenduri kahwin dengan seekor kambing. Lakin ijabatun bila uzrin tajib. Tapi kalau tak ada uzur wajib datang. Syarat dia apa dia? Jangan majlis kahwin ada maksiat. Campur ayam itik. Maksudnya jantan betina. Makan semeja. Itu yang suruh asing-asing tu. Dah buat asing-asing. Satu zaman dulu pelik tak? Pelik. Zaman dulu majlis kenduri pun campur-campur. Lepas tu dengan muzik. Bersanding-bersanding. Satu masa dulu dah kurang balik lah. Lah ni bersanding balik. Muzik balik. Macam tu. Dia masalah ni jadi pasal apa? Pasal bila ada generasi yang mai datang, kemudian ni yang jahil, dia akan balik jahiliah hak lama. Satu masa dulu bila ada tutup guru, ada ulama kita, penceramah kita yang lantang menyuarakan benda-benda yang mungkar ni, alhamdulillah reda sikit budaya-budaya yang nama maksiat, permainan alat muzik, percampuran laki perempuan yang haram-haram ni. Kalau satu masa dulu begitu juga. Maulid Rasul ni dia jadi macam pelarakan 31 Ogos. Bagi ramai-ramai tu kontinjen majlis agama Islam. Tuncik bagi macam 31 Ogos. Boleh faham saya sebab apa 31 Ogos? Duduk depan pengenalan Sultan Abdul Samad ni. Waktu askar polis ni lah apalah custom lah. Duk beratur. Tak tahu lama saya tengok TV ada lagi tak tahu. Covid ni memang tak ada lah. Apa saya nak sebut ni? Maulidur Rasul pun dulu je tu. Buat majlis ni daripada pasukan ni daripada bomba ni apa. Duk pegang spanduk.
Nabi Muhammad pun duk jerit-jerit campur lelaki perempuan. Satu masa dulu jadi macam tu. Jadi macam tu. Itu yang satu masa dulu sampai tak belarak dah. Lah ni bila tengok teruk sangat dah, pakat belarak balik. Alhamdulillah. Pasal apa? Nak masyurkan balik. Bawa spanduk, bawa bendera. Buat apa? Selawat satu kampung. Bukan saja di Malaysia, apa tadi pun jadi macam tu. Satu masa dulu. Sampai perempuan pun pakai kompang, selendang. Dulu zaman saya kecil, selendang pun dulu bukan pakai tudung je. Selendang pun ni. Rambut free hair ni. Selendang sini ya, pegang kompang. Perpak buru-buru. Sallallahu ala Muhammad. Tudung tak pakai. Sallallahu Muhammad tak mau tu kata dia ada bila benda tak buat dengan betul, dia ada mungkar dah. Itu lah. Jadi yang salah bukan selawat tu, mungkar. Perempuan tak payah belarak lah. Perempuan nak belarak ye buat apa? Jadi orang perempuan bagi potong bawang, bagi masak nasi kan, buat bungkus-bungkus kan, tak apalah. Ni perempuan pun nak belarak, tak berkawat sakan. Tak boleh. Mulut merepek macam-macam. Tu ada permainan yang haram. Masalah yang lebih tu saya tolong tambah lah. Tokok-tokok tu. Ataupun dengan tujuan yang lain. Ataupun buat tu atau menjelih ada pasal lain. Bukan atas maksud untuk berseronok dengan Nabi kita Muhammad SAW, untuk balik pada syiar, balik pada hukum hakam, balik pada petunjuk, balik pada irsyad yang ditunjuk ajar oleh Nabi, yang para ulama dulu nak balik ke orang Islam dengan sambut maulid Rasul ni. Dan disebut dalam kitab Hawi bagi Imam As-Sayuti. Hawi nama kitab. Mensorehkan dengan jelasnya, dia sebut dengan kata Imam Al-Hawi, Syekh Al-Hawi dalam kitab As-Sayuti, Hawi bagi Sayuti. Kitab Hawi bagi Sayuti. Sayuti itu pengarang, Hawi nama kitab. Maka kata dia disebutnya ni, disunatkan bagi kita menzahirkan syukur dengan diperanaknya Nabi SAW dengan berhimpun dan berjamu-jamuan dan umpamanya. Disebut dalam kitab dah. Jadi maksudnya memang ada ulama kita yang menyokong lah kaedah ni. Itu geng-geng ahli bid'ah ni macam mana? Geng-geng ahli bid'ah. Geng-geng duk suka bid'ah orang ni lah kan. Buat menuduh Rasul bid'ah. Musim menuduh Rasul aja siap. Kelahi Facebook, geng WhatsApp. Kelahi. Pasti ada hantu raya duk ajar kata Maulid Rasul ni bid'ah, masuk neraka. Tu zaman dah ni dia jadi sesat macam tu lah. Ada orang dah sampai tahap macam tu. Baik, pasal apa disunat yang ni? Kerana buat tu semua ni berjamu, buat berhimpun kerana Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasulullah sendiri bersyukur ia akan Allah Ta'ala di atas mengadakan dia, menjadikan dia Nabi Muhammad ni rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah dia sendiri, dia syukur di atas Allah Ta'ala jadikan dia rahmatan lil alamin. Dan mengajar syarak bagi umatnya, dan Rasulullah sendiri mengajar syariat bagi umatnya. Antaranya apa dia ingin ajar syariat ni? Itu riwayat daripada Anas bahawasanya Nabi SAW, Rasulullah pernah buat akikah bagi diri Nabi kita Muhammad SAW ni. Kemudian daripada sudah jadi Nabi, selepas dia jadi Nabi, dia pernah buat akikah, padahal telah datang warid bahawasanya Abdul Muttalib, datuk Nabi ni, telah akikahkan Nabi Muhammad ni bagi Nabi Muhammad, mengikut syariat Nabi Ibrahim yang masih ada ajaran pada masa tu, pada hari yang ketujuh bagi beranaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan adalah akikah itu tidak dituntut ulangkan dia. Dalam kaedah kita memang akikah tak dituntut ulang. Yang diulangkan dia kali yang kedua. Kalau begitu, baik. Jadi kalau begitu, tetaplah buatan Nabi SAW yang diakikahkan
bagi diri dia selepas dia jadi Nabi Rasul tu, menzahirkan bagi syukur itu. Syukur apa? Syukur dia dilahirkan yang jadi rahmatan lil alamin. Akikah tu. Sebab akikah ni antara kita kena faham satu sudut, antara disunatkan akikah pasal menzahirkan seronok dengan dapat zuriat yang kita nak bagi jadi orang agama. Satu buat akikah. Kena jekah sikit belakang tu. Dapat anak siapa? Nak bagi anak ni ahli agama. Saya ngaji belah India, tutup guru nasihat kata, kalau dapat anak seronok bubuh nama, kalau tak dapat anak kan nak doa minta anak, dia ambil air, dia pegang, dia nyampi, dia selawat, kata dia. Bagi petua nak bagi dia nak anak. Dia kata, boleh aku boleh buat syarat dah. Niat dapat anak, bagi dindar. Bagi jadi dindar. Dindar ni urdu lah. Apa dia? Niat ni dapat anak bagi jadi orang ada agama, ahli agama. Ini insyaAllah. Banyakkan istighfar, selawat jangan tinggal. Dapat tak dapat punya pasal doa. Tak bagi hak apa kita minta, dia bagi hak lain. Cuma nak kata apa? Nak cerita seronok tu. Jadi anak kita buat akikah pasal nak bagi jadi ahli agama. Jangan anak aku ni bagi jadi artis, yang ni jadi pelakon, yang ni jadi raja lawak. Oh, janganlah. Nak jadi raja, jadi menteri, atas niat nak diri ke agama. Gagah agak lah tu. Tapi jadi artis mendirikan agama, bunyi lah buat muka itu anak. Tapi berapa ramai mak bapak dia tak ada pun cita-cita anak. Tiba anak dia jadi modeling, masuk muka depan majalah macam mana. Bangga tu, ni anak saya ni modeling ni. Zaman ni saya tak tahu, tapi zaman saya dulu bila ada anak-anak masuk dalam TV jadi artis macam mana. Satu kampung dia jajak, ni anak saya ni masuk TV, anak saya ni jadi pelakon, anak saya ni jadi penyanyi, masuk apa bintang RTM dulu lah. Saya sebut suasana dulu Zaman lain ni kalau masuk apa Malaysia Idol, apa lagi menentang apa tu. Saya tahu takat tu Lani, saya tak tahu program Lani. Zaman saya tu yang duk tahu Akademi Fantasia, duk dengar tu kan. Cuma Lani dia tukar pula tajuk, nampak Islamik sikit. PU. Lagi Imam Muda. Tapi prinsip dia sama. Selebriti apa lagi dia panggil, untuk presentation saja. Bagi ustaz serba boleh, menyanyi boleh, joget boleh, sambil itu menangis, sambil itu baca ayat Quran, sambil itu baca hadis, sambil itu cerita ayat nasihat, sambil itu menyanyi, sambil itu main gitar, boleh belaka semua, versatile, semua style boleh, sambil itu joget. Hak ni hakim dia pula, mufti Pasir Dengung, artis, pelakon, penyanyi, dia punya juri je, hakim je. Hakim dia orang ramai. Kalau tutup guru, kalau pergi jadi hakim, dia kata baik Akademi Fantasia lagi. Baik Akademi Fantasia lagi. Siap nyanyi. Awak menyanyi, sepatutnya awak boleh menyanyi dengan enjoy. Itu komen. Awak boleh menyanyi, tengok awak menyanyi bersahaja je. Persembahan awak kurang menarik pasal awak tak menjiwai lagu yang awak menyanyi. Oleh komen apa bala. Itu yang menyanyi. Ustaz, penceramah sedar, hadis pun saya bukan bidang saya nak cerita hadis, tapi ustaz keras, ustaz ni gaya kaku. Apalah komen ni, ustaz ni bukan presentation. Tapi ada orang suka ustaz macam tu. Macam ni ada orang suka macam ni. Yang tu kalau tengok 30 juta, 40 juta tengok. Ada orang macam tu. Ada orang tak suka. Aku meluat tengok ni. Dia suka ustaz yang macam ni. Macam mana? Tidak. Nabi SAW akikah ia daripada dirinya. Ada orang suka tengok ustaz macam tu. Tak suka tengok hak telajak tu. Apa kita? Jerit. Sampai macam tu. Betul.
Tapi nak cerita apa? Bukan maksud kita style tu, bukan. Ada yang cerita gelak, passion tu lah kan. Ada orang suka gelak pula. Macam-macam teman kita lah ni. Nak balik betul-betul dia atas lurus atas landasan syarak betul-betul. SOP syarak tu. Oh, masya-Allah. Senang tu. Jadi perbuatan Nabi itu menzahirkan bagi syukur. Lihatlah kata dia muka surat 196 juzuk 1 Hawi bagi Imam Suyuti. Dan pada muka surat 189 mensoreh juga kitab yang sama ni dengan bid'ah hasanah. Menyebut oleh Imam Suyuti dalam kitab Hawi dia kata yang ni bid'ah hasanah yang diberi pahala atasnya buat Maulid Rasul ni, kerana ada padanya pada maulid ini daripada membesarkan qadar atau pangkat martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan keseronokan dengan beranaknya, dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Kemudian mendatang pula Syekh As-Suyuti dalam kitab Hawi itu akan cerita mereka yang memulai buat maulid itu, iaitu yang ni saya tak kenal ni, iaitu satu raja yang adil, yang alim. Bacalah sampai akhir kitab disebut dalam kitab dia tu, namanya Abu Sa'id Al-Kaubiri. Kaubiri, wallahualam, nak baca-baca nama-nama jangan dengar ni apa dia tak tahu. Abu Sa'id Kaubiri Ibnu Zainuddin tu saya baca gitu je lah. Dia ni ialah seorang raja negeri, ni pun negeri apa kita pun tak kenal sejarah-sejarah ni, dan negeri Aril apa tu, Arbal, Arbil, wallahu a'lam nak baca. Dan bercerita oleh setengah-setengah mereka itu yang hadir ia akan jamuan maulid bagi raja itu, ianya bilang pada itu safar, bilang pada itu siapa, pada perjalanan dia pergi musafir itu 5,000 kepala kambing. Baca siapa, ada roh alif pula dah, separa 5. Tapi dia cerita jamu makan lah ni. Kepala kambing je, maksudnya dia sebut kepala tak, kita sebut ekor, boh ya. Maksudnya kepala tu ekor sekali lah, takkan kepala saja. Bahasa kan, kita penjodoh bilangan kita 5,000 ekor kambing. Ni 5,000 kepala kambing. Ni bahasa belah sana lah. Kita standard bahasa Malaysia ekor lah. Macam sebuah kereta ni penjodoh bilangan je lah istilahnya. Kepala ayat, ekor ayat. Apa lagi? Sebiji kereta, sepucuk surat, selaras senapan. Selaras senapan kot ada laras. Ni sepucuk senapan, pucuk apa? Kan? Itu penjodoh bilangan. Ini pun kepala kambing yang dipanggang, dan 10,000 ayam 10,000 ekor, dan 100 kuda. Kuda boleh makan kan? Masyhur kita dalam mazhab boleh, tapi sembelih dan 100,000 susu. Apa tu? Dan 30,000 pinggan. Pinggan. Bunyi hijau gitulah. Betul? Nak baca Jawi macam ni bahasa susah Jawi hak ni lah sikit kan. 3,000 pinggan Jawi, Hawi, Jalwi, wallahu alam. Ianya serukan. Jadi nak cerita apa? Buat majlis besar maulid, itu aja maksud dia. Bahasa-bahasa petani saya tak kerti tu, wallahu alam, minta maaf. Aku tanya ahli dia nak bahasa-bahasa nak sebut betul macam mana. Serukan buat majlis ni, dia panggil ulama-ulama dan ahli tasawuf. Ada kata alif lam kha tu iqra ila akhiri, bacalah sampai akhir dalam kitab tu. Pergi tengok Arab tu tahulah apa sebenarnya maksud dia tulis tu, siapa dia dengan tulis Melayu tu.
Dan beginilah kata dia, buatnya tiap-tiap tahun, belanjanya 100,000 dinar. Kalau 1 dinar 800, 100,000 dinar, 100,000, 100,000 kan, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 1 dinar 800, 1 juta untuk peruntukan kenduri ya. Raja zaman tu, ni raja yang faham syariat ni. Dia nak muliakan Nabi, nak bagi orang faham kedudukan Nabi Muhammad SAW, letakkan martabat tinggi sampai berjamu sampai macam tu. Ni berjamu juga, satu talam, satu meja bulan puasa 5,000. Buka puasa je 5,000, melantak apa? Ada eksklusif. Tak ada pula dia kata bid'ah tu. Dan beberapa banyak lagi kata dia kebajikan yang lain-lain dan cerita-cerita oleh isteri-isterinya. Oleh isterinya raja ni bahawa baju bagi raja itu, raja ni baju dia tak sampai harganya 5 dirham. Dirham ni duit perak lah kan. Dirham ni kalau kira dirham, 1 dirham bohlah RM20. Dulu ingat saya ada 12, 15, 18, 20, 21, 30. Orang selalu boh lah contoh kan. RM20 1 dirham. Jadi tak sampai 5 dirham, tak sampai RM100 lah duit kita. Kita pakai jubah ni tak apalah, haramai RM50 lah. Haramai kan. Kalau main Malaysia mahal kat lah. 100 lebih kat lah ni kalau jual sini pun. Biar ada orang pakai baju selai-selai pun sampai RM5,000, RM6,000. Ni raja pakai RM100 lah. 5 dirham lah. Tapi untuk Maulid Rasul 1 juta. 100,000 dirham. 100,000 dinar. Dirham apa? Dinar. Maka isterinya merepek kepada nak merepek dia lah. Maka merepek tu maksudnya bahasa merepek ni, kena dok pakai baju murah benar. Pakailah baju molek sikit. Maka jawab raja itu, kata dia, aku akan pakai kain harga 5 dirham, bersedekah aku dengan dirham yang lebih lagi. Yang lebih ni, yang sepatutnya aku buat baju ni, baik aku sedekah, terlebih baik daripada aku pakai yang harga mahal, dan yang tinggal aku akan pakai miskin. Masya-Allah. Kalau harga baju 5,000, baik aku pakai 100 baju. Jadi kalau harga 5,000 selai, 4,900 tu aku bagi miskin. Aku pakai baju 100 ya. Baik aku pakai baju 100, 4,900 untuk bagi miskin. Daripada aku pakai 4,900, RM100 bagi miskin. Bini duk ngepek. Kenapa? Dia sedar dengan bini dia. Ni raja bagus. Bini raja tak takut bini. Dia bukan masalah takut tak takut. Dia memang kadang-kadang ada belah lelaki terlajak ke dunia, kadang belah perempuan. Lepas tu kena menasihati. Itu yang tawafau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang ni betul lah perjalanan raja. Siapa? Dia sahibul bait, sayyidul bait, ketua rumah, takwa. Kadang-kadang yang takwa perempuan ada juga. Kadang-kadang yang takwa perempuan, tengok bapak belanja mewah, mak pula kedekut. Mak ni berjimat lah, bapak perhabis, beli kereta, beli rumah, hak ni sedekah tak sama sekali. Mak pula merepek apa? Duk habis duit beli kereta, dah ada elok dah, pergi tukar trade in, beli baru lagi, pula hutang tak habis lagi, popek. Yang bapak pula mak tak terpakai. Ada juga jenis tu. Cuma nak sebut, kita sebut atas raja ni macam mana? Dia sangat membesar dan muliakan Nabi, bahkan dia jaga suku syariat sampai pakaian dia pun biar buruk, janji pakai miskin terbela. Itu kita boleh tengok apa yang dia buat kat Nabi. Dia memang junjung syariat apa yang dia ajar Nabi, pasal dia memang hidup cara Nabi kan? Biar pakaian aku murah, walaupun aku raja, tapi pakai miskin terbela.
Jangan aku mewah, pakai miskin, makan pun tak ada. Tak ada. Dia tak macam tu. Allah, ni raja berjiwa rakyat betul lah. Ni. Mudah-mudahan raja kita macam tu. Cuma raja kita nak bagi pagi pakai, dia pakai t-shirt tak jatuh martabat dia pula kan. Pakaian raja lah. Tapi dia tak suka bermewah-mewah. Raja ni steady. Raja apa dia panggil? Raja turun padang. Bahkan ada raja, ada sultan. Kitanya Raja Pemaisuri Agung kita dulu kan. Sebelum jadi Pemaisuri Agung pun Sultan Pahang. Duk jadi Pemaisuri Agung pun kena pergi singgah beli kedai. Pergi tanya orang tak kedai dia. Beli durian apa. Macam orang kampung biasa aja. Padahal Pemaisuri Agung. Masya Allah. Ajar tulisan Jawi, masyhurkan Jawi. Kita pula tak berapa suka Jawi, dia bagus sungguh. Tu yang kita kena support raja sultan Pemaisuri Agung yang macam ni kan. Maksud apa? Nak mendaulatkan balik syariat Islam. Baik, itu cerita tentang raja tu lah. Asal nak bicaranya, nak menunjukkan bahawasanya sambut maulid ni memang benda elok, memang disuruh syarak. Pasal dia termasuk dalam bab membesar dan mengagungkan ajaran Nabi SAW sendiri. Dan kaedah untuk mengembalikan balik orang Islam kita balik pada ikut ajaran Nabi, ikut syariat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dikasihi, lihatlah sendiri dalam hawi itu sehingga berjumpa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan amalan kamu. Banyak. Dia suruh tengok kitab hawi itu. Ada hikmah. Kenapa Rasulullah tak buat dalam Rabiul Awal macam mana kita duk. Dia nak sebut situ nanti insya-Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك